لكن النبي محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرتي الشهيد القحطاني وإمام الغزالي شأن الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Ketujuh, mahabbah, yakni kasih Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul muttaqin, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala kasih akan orang yang takut. Ini 12 ayat Quran yang menunjukkan hebatnya orang yang bertakwa ini. Ya. 12 ayat Quran dibuka oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini masuk yang ketujuh. Hujah-hujah Al-Quran tentang kemuliaan orang yang bersifat dengan sifat takwa. Ketujuh, mahabbah. Maksud mahabbah yakni kasih Allah Ta'ala. Orang yang bersifat takwa, Tuhan sayang dia, Tuhan kasih dia. Ini mafhum, maksudnya orang yang tidak bertakwa, Allah benci dia. Orang bertakwa, orang itu mendapat kasih sayang Allah. Lawan kasih benci. Jadi orang yang tidak bersifat dengan sifat takwa dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara yang tidak bertakwa dia bersifat dengan sombong dan angkuh. Inna Allah la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak suka orang sombong. Yang bertakwa merendahkan diri, sifat tawadhu. Jadi mahabbah ni merupakan makam yang tinggi. Makam yang tinggi dimiliki oleh para rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut dia Habibullah, kekasih Allah. Allah kasih mereka, dia sahabat-sahabat Nabi. Allah sebut yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah kasih mereka dan mereka kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan semua dia mulia. Penghuni syurga ialah orang yang Allah kasih kepada. Allah kasih pada waktu dia mendapat kemuliaan yang tinggi di dunia bahkan di akhirat. Apa tanda Tuhan kasih kat kita? Dipermudahkan kita beribadat. Apa tanda Tuhan benci kita? Payah nak beribadat. Apa tanda Allah kasih kita? Allah campurkan kita masuk dalam kumpulan gerakan Islam, kumpulan Islam. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah kasih kepada yang berjuang di jalan Allah itu saffan, berjamaah. Jadi orang yang tak berjuang menentang Islam, duduk kumpulan bukan Islam, Tuhan benci ya. Siapa lagi Tuhan kasih? Orang yang suka ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah
fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu betul-betul cintakan kasih kepada Allah, ikutlah aku, ikutlah sunnah Nabi, ikut Nabi. Nescaya kamu dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi yang Tuhan kasih? Orang yang mengamalkan ibadat sunat. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah orang yang menuntut hampir kepada Allah. Mereka sudah dapat hampir kepada Allah bin nawafil, dengan amalan-amalan sunat. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kepada mereka, hingga Allah kasih kepada orang itu. Jadi ini amalan-amalan yang membawa kita kasih. Sunnah Nabi, berjuang jalan Allah, melaksanakan hukum sunat, melaksanakan ibadat-ibadat sunat, tidak sombong, bersifat tawadhu. Ini antara ciri-ciri orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Imam Ghazali sebut di antara kelebihan takwa, yakni orang bertakwa dia mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti firman Allah Taala, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Bahwasanya Allah Taala kasih akan orang yang takut, orang yang bertakwa. Bertakwa sini, takut artinya bertakwa. Orang yang bersifat dengan sifat takwa dikasihi oleh Allah. Tanda Tuhan kasih, Tuhan permudahkan dia buat ibadat. Orang yang tak ada sifat takwa, dia lawan takwa, kejelang, tinggal tolong, Tuhan tak tolong dia. Bila Tuhan tak tolong, payahlah dia buat ibadat. Lepas itu kalau bila kita dapat masjid, tak dapat beribadat, dapat duduk berjuang menggerakkan Islam, ini tanda-tanda kita mendapat kasih sayang Allah. Kalau Tuhan tak kasih kita, dia sibuk kita benda-benda lain, sibuk dengan dunia, sibuk macam-macam sibuk lah. Sibuk nak jadi Perdana Menteri, dah 2 kali dah jadi Perdana Menteri, campak kali 3 kali dah nak jadi Perdana Menteri keempat lah. Sibuk benda-benda yang tak mendatangkan manfaat. Tuhan sibuk kita dengan benda-benda lain. Bila Tuhan tak sayang kita. Jadi kalau kita dapat buat ibadat ni, sepuluhnya banyak lah. Ini kita orang pilihan Allah Ta'ala. Tuhan pilih kita. Tuhan pilih kita untuk melaksanakan amal ibadat ni. Itu antara hebat takwa. Kedelapan, qabul akan amalnya. Qabul amal, terima amal. Orang tak ada sifat takwa, Tuhan tak terima amalannya. Orang yang bertakwa, orang yang Allah terima amal dia. Cerita apa? Cerita Habil dengan Qabil melakukan korban. Ya. Allah Ta'ala terima korban Habil, Allah tak terima korban Qabil. Jadi Qabil ni marahlah pasal korban dia Tuhan tak terima. Maka Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah cuma terima ibadat korban orang yang bersifat dengan sifat takwa. Orang yang ada sifat takwa, dia buat korban baru Tuhan terima. La yanalullah luhumha wala dima'uha, walakin yanalut taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah tu daging-daging korban itu dan dima'u dan darah binatang korban itu, bukan itu yang sampai ke Tuhan. Tapi yang sampai kepada Allah Ta'ala itu taqwa minkum. Sifat takwa tu, berkorban atas dasar takwa. Yang Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah ada terima korban atau mana-mana ibadat orang yang bersifat dengan sifat takwa. Siapa takwa? Apa Tuhan sebut buat Tuhan akan dicegah. Jasa ingat kepada Allah, taat kepada Allah, tak derhaka kepada Allah. Supaya takut kepada Allah. Orang macam ni lah orang Tuhan terima.
Tuhan tak terima amalan orang yang tidak ada sifat takwa. Seperti mana firman Allah Ta'ala, Innama ni, kalau kita jumpa perkataan innama, dia menafikan yang lain. Yang ni ya. Innama yatakabbalullah, hanya saja yang diterima oleh Allah korban itu minal muttaqin, di kalangan orang bertakwa. Mana orang bertakwa saja yang Tuhan terima korban ibadat dia. Orang tak cuma takwa, Tuhan tak terima. Sungguhnya yang diterima Allah, diterima oleh Allah, oleh Allah Ta'ala itu daripada orang yang muttaqi, yang bertakwa. Ada satu ahli sufi, ya, dia ni nama dia Atha As-Sulami. Atha As-Sulami. Apa kerja dia? Kerja dia tenun kain. Pendapatan harian dia tenun kain. Tenun kain benar-benar, bukan pakai mesin, pakai tangan tu. Bila dah jadi kain, siap dia tenun, bawa ke pasar, dia pun jual. Pagi sampai petang, orang singgah-singgah tak beli kain dia tu. Pegang lepas, pegang lepas, pegang lepas, tak beli. Lepas tu belah petang sini ada satu hamba Allah singgah, pegang kain ni tengok. Lepas tu ditanya, Atok, berapa harga? Atok Az-Sulami katalah harga dia RM20. RM20 contoh. Si pembeli ni minta kurang. RM10 tak boleh kan? RM10. Kenapa kau minta kurang? Maka kata si pembeli ni, kain ni kualiti dia rendah, tenunan dia kasar, dia punya warna dia tak terang. Si pembeli ni kritik kain yang ditenun oleh Atha Az-Sulami. Atha Az-Sulami ni bila dengar kain dia dikritik, dia menangis. Dia menangis macam budak-budak. Menangis dulu. Si pembeli ni kesian. Dia kata, Tuan, tak payahlah menangis. Saya sanggup beli kain ni dengan harga yang Tuan nak, RM20. Tak keluar pun tak apalah. Kata Atha Az-Sulami, Tuan silap faham. Saya menangis bukan pasal duit tu, pasal harga tu. Tahukah Tuan, saya menenun kain ni dengan seluruh kepakaran yang ada pada saya. Cuba semua. Bagi saya cantik sangat dah ni, elok sangat dah ni. Tapi bila dibentangkan di hadapan orang yang alim, mahir di bidang tenunan kain ni, nampak cacat celah. Yang saya sangka elok orang. Tapi kalau orang yang alim daripada saya, yang lebih tahu daripada persoalan kain ni, nampaklah kecacatan kain saya. Bagaimana amalan saya yang saya buat hari ini? Saya rasa elok orang, tapi besok di akhirat dibentang di hadapan Allah Ta'ala yang mengetahui zahir dan batin. Terserahlah pada cacat-cacat ni. Ni yang saya takut, bila amalan saya dibentangkan di hadapan Allah besok pada hari kiamat. Itu yang saya menangis, bukan pasal kain. Jadi soal muhasabah, adakah ibadat kita Tuhan terima ataupun tidak? Yang pertama, lulus di sini akhirat.
Kalau akidah kita tak betul, akidah kita bukan ahli sunnah wal jamaah. Ibadat kita ibadat tanam tak bertapak, tak berbumi. Kita tanam apa pun mesti atas bumi. Mesti ada tanah ada. Tanam benih apa, jagung ke padi ke, mesti ada tanah ada. Begitu kita tanam ibadat, mesti ada bumi dia. Bumi dia akidah. Antara akidah di dalam ibadat, kita yakin ibadat yang aku buat ni bukan dengan kemampuan aku. Ibadat yang aku buat ni semata-mata pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kalau kita kata ibadat kita buat, kerja kita buat ni, setiap kita, usaha kita, habis. Kita bukan ahli sunnah wal jamaah. Akidah kita dah rosak. Kalau akidah rosak, macam mana ibadat kita? Yang kedua, ibadat yang kita dirikan itu mesti bersesuaian dengan syarak. Berbetulan dengan hukum syarak. Sembahyang ke apa, semua kena betul. Tak boleh berlawanan dengan syarak. Yang ketiga, kita betul dengan segi hati, ikhlas lillahi ta'ala. Buat ibadat kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana itu, bukan kerana ni. Itu usaha kita untuk Tuhan terima. Tapi nak terima tak terima Allah Ta'ala. Bisyarat Tuhan tak nak bagi terima tu, innama yatakabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah terima ibadat orang bertakwa saja. Itu Tuhan tak syarat. Kita cuba penuhi syarat-syarat Allah Ta'ala semua tu. Hakikat nak terima tak terima, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cerita dia. Kalau Tuhan tak terima tu, pergi 2 rakaat juga. Tapi kalau Tuhan terima, ya Allah, macam dunia ada isi dia punya nilai. Tapi kalau Tuhan tak terima, tak ada nilai. Imam Ghazali kata, dia buat ibarat contoh, kalaulah pemberian kita, ibadat ni ibarat hadiah kita kepada Tuhan lah. Hadiah kita kepada Raja. Kalau Raja terima, nilai dia tinggi. Tapi kalau Raja tak terima, apa nilai? Sultan mai kampung kita bagi durian 5 biji. Kita ada pokok durian, kita tanam sendiri. Bila tuanku mai melawat, jumpa tuanku, nak hadiah tuanku 5 biji durian. Tuanku terima. Berapalah tuanku nak balas naik kat kita? Tak apa. Durian 5 biji. Dia bagi 5,000. Dia panggil dia pergi A, buat satu cek RM5,000 bagi kat ni, kat atas sini. Dia hadiah saya durian 5 biji. 5,000. Kalau dia tak terima, dia bagi beta tak sini terima. Dia durian pergi jalan 5 biji. Berapa dia beli? Paling mahal RM10 biji. 5 biji pun 50. Kalau Sultan tak terima RM50 yang nilai dia. Kalau dia terima RM5,000. Ibadat kita ni tu lah contoh. Kalau Tuhan terima, hebat. Kalau Tuhan tak terima, tak ada nilai. Lepas tu kita berhajat sangat supaya ibadat kita Tuhan terima. Antara syarat yang Tuhan sebut, Tuhan nak terima ibadat tu daripada hamba-hamba Allah yang bersifat dengan sifat takwa. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Ta'ala menerima ibadat orang yang bersifat dengan sifat takwa. Itu ke-8. Ke-9, ikram dan membesarkan. Seperti firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ke-9, ikram. Ikram ni mulia. Allah muliakan kita di dunia ni. Dan ikram Allah muliakan kita juga besok di akhirat. Dunia dan akhirat Allah mulia kita. Walaupun kita orang miskin, walaupun kita orang tak berpangkat, tapi kalau kita orang bertakwa, Allah muliakan kita.
Allah tak hina kita. Allah tak hina kita. Allah muliakan kita. Walau kita tak ada pangkat, tak ada apa. Di kemuliaan itu bagi orang yang bertakwa. Bukan kerana pangkat, bangsa, bukan kerana kedudukan. Kemuliaan itu pada sifat takwa. Inna akramakum, sesungguhnya akram, semulia-mulia kamu, yang paling mulia kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa di kalangan kamu. Jadi ukuran Allah Ta'ala, kemuliaan di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Allah muliakan. Bila Allah muliakan kita, malaikat muliakan kita. Bila malaikat muliakan kita, seluruh penghuni langit muliakan kita. Kemuncaknya penghuni bumi pun muliakan kita, insya-Allah. Orang akan pandang mulia. Bukan kerana kita kaya apa gila. Apa gila pangkat. Gila dah jadi menteri. Gila macam-macam gila ada. Macam-macam gila. Gila dunia, gila pangkat. Gila jadi Perdana Menteri, gila jadi perempuan. Seorang tu gila jadi perempuan. Dia jantan, gila nak jadi perempuan. Ada pun satu penyakit juga. Aku dia pun ada. Tahu lah, tahu. Ya. Itu ke-9. Ini 9 pun dah hebat lah ni. Nak sampai 12. Jadi orang bertakwa, yang betul-betul beriman, satu dah cukup lah. Satu pun tak terhingga dah, mulia lah. Hebat dah. Kalau 12 lagi hebat. Ya. Kemudian kata Musannif rahimahullah ta'ala, ke-10, menyuka tak kala hendak mati. Orang bertakwa bila nak mati, dia dapat satu khabar gembira. Dia dapat khabar gembira. Khabar yang unung-unung katanya. Belum dia mati lagi, dekat-dekat nak mati tu. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Istiqamah ni ada kata qamah, berdiri, tegak berdiri, melaksanakan perintah Allah. Qul Rabbi Allah summa tastaqima kama umirta. Katalah Tuhan aku Allah, kemudian istiqamah melaksanakan perintah Allah. Di hidup dunia dia mengaku Tuhan aku Allah, dan dia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi bila dia nak mati? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah hantar malaikat. Malaikat ni kan kata kat dia, jangan takut, jangan duka cita. Fabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan oleh Tuhan kamu. Malaikat naik tu, Quran cerita sendiri. Orang beriman, bertakwa, bila nak mati, malaikat naik. Bila malaikat main, malaikat abang kata jangan takut. Ni tengah bernazak ni, jangan takut, jangan duka cita. Aku datang ni, Allah utus aku kau supaya tak bawa satu khabar gembira. Apa khabar itu? Syurga. Kita dah dapat berita orang macam tu. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari itu, ketika itu
Fakasyafna, kami kasyaf. Kalau yang ni dah ni, kalau kita tengok atas, tak nampak apa. Tengok nampak langit dah, nampak awan. Tapi bila kita nak mati, sangat tahan nak mati, Allah buka pintu langit, nampak. Fakasyafna anka riqa'aka, kami kasyaf, kami buka segala takbir yang menutup pandangan mereka itu pada hari itu. Fawazaruka yauma hadid, penglihatan mereka itu amat tajam. Kita nampak lepas pada langit, kita nampak. Orang yang bertakwa dia nampak lah. Lambayan bidadari, dia nampak, nampak burung-burung, dengar kicauan-kicauan burung. Apa nama sungai yang mengalir air-airnya tu, ada pada dia nampak. Tersenyum dia. Malaikat mencabut nyawa masa tu. Macam Syekh Qutb rahimahullah ta'ala, bila dia nak digantung, ditali gantung, dekat nak kena gantung tu, Allah buka lah. Allah buka pintu lagi, dia tengok, dia nampak. Bahkan ada orang kata dia tercium bau syurga, keluar wangi-wangian tu dah sampai ke dia. Ni Allah sendiri sebut, ya, orang yang nak mati ni. Sebaliknya macam tu juga, orang yang buat jahat, dekat nak mati, malaikat datang yang tadi khabar gembira, ni malaikat main dia bagi. Arab jadah bila orang duduk dunia kerja lain tak ada, rambut jawatan beramteri. Tak habis-habis buat maksiat, malaikat bagi you. Minum arak tak pernah buat, berjudi, buat zalim, malaikat dia bagi dia. Dia duduk keluar, Tuan buka pintu lagi, dia nampak dah neraka, nampak dia tuju. Menyerit bagi mak-mak, Tok Wan Mon bagi dia. Dia tengok mak pasal. Ini Quran, cerita Quran. Nak mati kan senang pun. Nombor satu yang payung nak mati ni, malaikat cabut nyawa tu. Malaikat maut ni dia main jumpa kita, ikut amalan kita. Kalau kita orang bertakwa, beramal saleh, perempuan dia cantik, berseri-seri, cakap lembut. Perempuan dia berseri-seri. Macam dia main jumpa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kata, "Alah malaikat maut, mai apa Nabi Ibrahim kata, aku main nak ambil nyawa." Itu apa nama, takkanlah kekasih nak cabut, nak ambil nyawa kekasih dia. Dia ni Khalilullah, Nabi Ibrahim ni Khalilullah, benaran dia kekasih Allah. Takkanlah kekasih nak bunuh kekasih dia. Malaikat pun tak tahu dia jawab. Malaikat bertanya, Tuhan, nak ambil juga benar ni? Kita kata takkan kekasih nak ambil nyawa kekasih dia. Itu Tuhan kata balik dihabak kat dia. Takkanlah kekasih tak berjumpa kekasih dia. Itu Nabi Ibrahim kata lagi dekat malaikat maut, macam ni kau rupa hang ambil nyawa orang kafir. Orang kafir macam ni, muka aku lain. Hang boleh nak tunjuk kat aku rupa kamu ketika mengambil nyawa orang kafir. Maka mereka angkat kabar Ibrahim, hang tak mampu tengok rupa aku. Dia nak Nabi Ibrahim nak tengok juga. Akhirnya mereka mau tetap hang pati belakang. Mereka mau pati belakang. Dia pati belakang, ni Nabi Ibrahim pati belakang, lepas tu pati ke depan. Tengok malaikat mau pengsan tu. Betul. Kita lah kalau takdir kita kan ada kawan lah yang bukan Islam. Dia nak mati, kita pergi ziarah dia tengok. Ngelupuk, menyerit. Seorang guru agama cerita kat saya, masa saya di kem tahanan Kemuti dulu. Dia meninggal dah. Dia ni mengajak di penjara Pulu, kem tahanan Kemuti, Pulau Terjak, 3 tempat dia mengajak. Dia cerita yang maklum kat dia ni berkawan penjara di Pulu, Kuala Lumpur. Dulu ni ada seorang tau, gangster, ketua
ketua gangster namanya Botak Chin. Dia bergiat sekitar tahun 1970-an. Saya masa tu baru kerja di Kuala Lumpur. Tahun 70-an, awal 70-an. Dia ni kerja ada rompak bank, rompak kedai emas, rompak. Duit tu dia bantu orang miskin. Setinggal di sekitar Kuala Lumpur dia bantu. Kemudian dia kena tangkap. Dalam satu serangan pihak berkuasa, kepung dia bertumpuk, akhirnya dia kena tangkap. Dekat badan dia ni penuh dengan stengan ada semua, bom ada, peluru semua ada. Bawa cara mahkamah, dia mengaku salah. Memang benda ni memang saya punya ni. Hakim kata, awak tahu tak kesan pengakuan awak ni? Awak akan digantung. Botak Cik kata saya sikit tak takut digantung kerana saya bela orang miskin. Apa dia jatuhkan mahu pihak hukum gantung sampai mati. Pada hari dia nak digantung tu, dia ada semangat bukan kuat. Hari nak kena gantung tu, dia pegang terjak besi ni, lembek badan lumpur. Tu pakai syahna angka rita agak perasaan yang mahdi. Kita bila dekat-dekat nak mati tu, Allah buka pintu langit. Maka pihak nampak tempat ni tu berlumpur. Ni contoh betul, kita semua akan tengok benda ni. Tapi khabar gembira daripada Allah Ta'ala, yakni orang yang bertakwa, bila dia nak mati, Allah sampaikan kepada dia khabar gembira. Jangan takut, jangan duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan syurga yang janji oleh Tuhan kamu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa bil akhirah. Allazina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan adalah mereka itu bertakwa, beriman dan bertakwa. Bukan sahaja dia beriman, tapi dia bertakwa, dia taat perintah Allah, tinggal larangan Allah, takut kepada Allah. Yang halal pun ambil ala qadar, banyak bantu perjuangan Islam. Ni lahumul busyra, bagi mereka ini busyra. Busyra tu khabar gembira. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia, wal akhirah, dan kehidupan di akhirat. Bila nak mati tu, malaikat ni cakap, jangan susah. Gini. Pilihlah. Nak baikkan, nak jahat. Nak bahagia kan, nak celaka. Kita boleh pilih, Tuhan bagi akal, pilih. Tak yang mana. Kalau umur 95 tahun pun, 24 tahun pun tak tidak pilih lagi, payah. Minta simpang lah, ya Allah. Kalau umur dah tua, masih tak mahu buat ibadat. Masih nak urut jawatan dia, aku pun tak tahu lah apa. Orang tak boleh fikir. Fikir ni kerajaan yang ada di kerajaan lain, Islam. Melayu Islam bumi putera. Adalah Cina sikit sangat ciput. Ada 3 orang lah menteri Cina. Dia semua Melayu Islam. Yang belah sana tu tak apa saja. Tak kali fikir. Masa dia ni guna menteri pun DAP tekan dia. Dia kena tekan sampai menyebabkan dia letak jawatan. Lepas tu sedap lah. Tak sedap lagi. Aku tak tahu nak jadi macam mana tahu. Tak boleh sedap. Orang semua nampak apa bila orang tua ni. Minta berlindung lah. Umur kalau 40 tahun kata tak boleh sedap lagi, habis-habis. Sebab tu kita ni walaupun kita muda, kita panggil macam orang tua.
Biar kita rasa kita tua. Bagus tak apa, kita rasa kita tua tak apa. Jangan kita tua, macam orang muda. Orang kata, orang tua kata. Tua kata. Jawab pasal. Muda tak apa. Kita orang muda pakai untuk pakai serban, pakai jubah. Kan? Lepas tu jadi imam apa lagi. Orang tua tujuh. Ini orang tua ni. Payah. Bermula mereka yang percaya mereka itu. Yang percaya ni yang beriman mereka itu. Bermula orang yang beriman lah maksudnya. Dan adalah mereka takut bagi. Adalah mereka itu takut. Mereka itu bertakwa. Pada takut itu sebagian daripada mana takwa. Yang tepatnya takwa. Dia beriman tapi dia bertakwa. Bagi mereka itu kesukaan dalam hidupnya, dunia dan akhirat. Di dunia pun dia okey, di akhirat pun okey. Untung tak apa, rugi tak apa, dia berniaga untung, alhamdulillah. Kadang-kadang berniaga rugi, biarlah dia selalu untung. Rugi sekarang dia salah, dia begitu. Untung rugi pun tenanglah jiwa, tak menggelabah. Tenang, sebab apa? Sebab dia orang yang bertakwa. Rugi pun tak apa. Kalau untung pun tapi kena tak betul dia buat apa? Dia rugi, dapat pahala. Untung tak dapat pahala. Kita berjuang, kalah pun tak apa, menang pun tak apa. Tuhan boleh bagi kita menang dengan bersebab. Dia boleh bagi kita menang dengan tidak bersebab. Ibarat orang main bola sepak, masuk gol. Kadang-kadang masuk gol musuh kita yang sepak musuh dua-dua. Kadang-kadang dia tendang gol dia sendiri. Dah, ada tak orang tendang gol dia sendiri? Dia bawa bola, dia pasti dekat gol kipas tak pasal. Bawa dapat gol. Dia tak mana ya? Dia bagi masuk gol sendiri, dia tak jawatan. Lepas tu busy. Dia pun tak berani salahkan dia. Dia lah salah, dia tendang gol sendiri. Kalau kita bagi masuk gol pun dia sendiri bagi masuk. Lepas tu busy. Tak balik. Tak nak bagi lah. Tak bagi lah kan. Dia bodoh. Punya cerdik, betul dia cerdik jadi bodoh. Tahu lah apa. Siap itu mati. Tahu. Lepas tu kita buat bagi elok. Apa-apa bagi elok. Jangan tak betul. Ya, insyaAllah. Itu ke 10. Kita buat habis lah. Ke 11. Kelepasan daripada api neraka. Ini janji Allah. Kita masuk syurga terlepas api neraka bukan sebab ibadat kita. Allah nak tunai janji dia. Dulu hangpa di dunia aku berjanji, hangpa beriman bertakwa, aku akan masuk hangpa dalam syurga. Tengoklah ayat Quran. Ada tak ayat Quran orang beriman beramal soleh masuk neraka? Ada tak? Ada tak satu ayat Quran yang Allah sebut orang beriman beramal soleh masuk neraka? Ada tak? Tak. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka syurga yang mengalir bawah itu anak sungai. Ini janji Allah. Buka ayat Quran 6,000 ayat lebih ni. Cek tengok ada tak? Tuhan kata orang beriman beramal soleh masuk neraka. Tak. Betul kita masuk syurga bukan dengan sebab amal ibadat kita. Kita masuk syurga dengan kasih sayang Allah. Allah kasih orang macam mana? Orang bertakwa. Apa orang bertakwa? Orang bertakwa dia taat dan takwa. Jadi mana kena buat amal ibadat lah. Kena bertakwa lah. Tapi itu hak Allah. Tapi Allah tak mungkin janji. Janji dia orang beriman beramal soleh, Allah nak masuk syurga, masukkan dia ke dalam syurga. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Summa
nunajjil ladzina taqaw. Semua nunajjil ladzina taqaw. Dan lagi firman Allah, saya wa sayujannabul atqa. Ya. Wa sayujannabul atqa. Ayat pertama bermaksud kemudian kami sentosakan mereka itu yang takut. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami sentosakan mereka yang takut. Orang bertakwa ni harus sentosa dia. Daripada huru-hara, daripada dalam kubur sampai pada mahsyar, sampai berlaku apa benda berlaku hari kiamat, Allah sentosa amankan dia. Yang kita baca orang, kita berzikir tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Dah habis zikir sebut apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin wa bi rahmatillahi wa karamih. Itu ayat stop zikir. Zikir kita mati. Itulah ayat mati itu. Itu imam tak ada. Bila tu imam tak ada, buat orang panggil pergi beri Allah. Tu imam tak ada. Kami yang muda-muda ni, tak pernah jadi kepala tahli. Bila semua buat juga. Bila zikir nak berhenti tak berhenti. Nak berhenti, ayat berhenti tu tak tahu. Dekat sejam lah berhenti. La ilaha illallah. Nak berhenti tak tahu. Ya tak ya tu orang kata berhenti lah. Dia ada ayat berhenti tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haq. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah kalimah yang haq. Kalimah yang betul. Alaiha nahya wa alaiha namut. Atasnya kami hidup dan atas dia kami mati. Hidup atas kalimah la ilaha illallah, mati pun atas kalimah yang sama. Wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Dengannya dan atasnya lah kami dimatikan dan akan dibangkitkan dalam keadaan aman sejahtera. Wa bi rahmatillahi wa karamih, dan diberkati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lepaskan orang bertakwa ni daripada huru-hara, ketakutan, kebimbangan. Takut daripada bubuh pada masyarakat kami. Tapi kalau kita sifat takwa tu, alhamdulillah. Dan lagi firman Allah tadi, ya, wa sayujannabu al-atqa, dan lagi kami jauh akan dia daripada orang yang terlebih takut. Wa sayujannabuha, kami jauhkan orang yang bertakwa ini, ya. Itu dia. Segala orang yang terlebih takut, iaitu orang yang terlebih bertakwa. Orang yang bertakwa itu Allah jauhkan daripada huru-hara, kebimbangan, ketakutan. Dia hidup dengan penuh ketenangan. Tenang, steady dia. Orang bertakwa, takwalah. Kalau kena apa nak buat macam mana? Apa kita kena, dia pun tak kena. Steady dia. Ini dia takut kat virus tu, tahu lah. Orang pakai tutup muka tu. Orang yang ada sakit, tak ada sakit tak payahlah. Dia tak sakit pun takut juga. Takut yang bukan, takut mati. Takut mati pun mati, tak takut mati pun mati. Ya, dia biasa. Kita jaga apa yang kita jaga, kita jaga. Tapi jangan sampai takut, lebih takut kepada Allah Ta'ala. Biasa ya. Kelahuan kita kena lah, tak pun tak lah. Buat steady.
InsyaAllah. Itu yang ke-11. Akhir sekali, yang ke-12. Kekal dalam syurga. Masuk syurga, tak keluar-keluar, kekal di sana. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa'iddat lil muttaqin. Wa'iddat lil muttaqin. Segala syurga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni, dia akan masuk syurga dan kekal selamanya, selama-lama di syurga itu. Khalidina fiha abadan. Kekal dalam syurga itu selama-lama. Itulah kejayaan yang paling besar. Bebas daripada api neraka dan dapat masuk syurga Allah yang kekal abadi. Jadi ada 12 ayat Quran yang dikemukakan oleh Imam Ghazali yang menunjukkan kemuliaan orang yang bersifat dengan takwa. Jadi kita akan berajar supaya kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Ini 12 perkara ni. Jadi kalau kita inginkan kebahagiaan, kemuliaan dunia akhirat, kesenangan dunia akhirat, takwa. Karena terletak, makna kita kata kehebatan itu pada takwa. Apa saja? Kita petani, yang hebat petani bertakwa. Kita orang habis sampai Quran yang bertakwa. Pemimpin yang bertakwa. Suami yang bertakwa. Rakyat yang bertakwa. Isteri anak yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di kalangan kamu. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita bukan saja cerita, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita dan kita usaha untuk menjadikan diri kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Inilah matlamat hidup kita, nak jadi hamba bertakwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Cari bekal, sebab bekal ialah takwa. Bekal untuk perjalanan yang jauh. Di dunia ni sekejap ya, 60 tahun, 70 tahun. Sana dalam kubur berapa ribu tahun. Berapa ribu tahun dalam kubur. Pada mahsyar berapa ribu tahun. Atas titian siratal mustaqim berapa ribu tahun. Perjalanan yang lagi jauh. Ini bekal dia. Buat amal ibadat banyak-banyak. Buat ibadat banyak-banyak. Jangan buat maksiat, jauhi daripada maksiat. Kerana kita akan jadi hamba Allah yang bertakwa. Masya Allah. Kita sambung besok. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna min al-ma'i al-barid. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.